Saya pergi ke Jabatan Imigresen Malaysia Cawangan Kota Kinabalu untuk memperbaharui pasport. Terdapat ramai orang yang renew pasport di Jabatan Imigresen ini. Sempat bertanya kepada mereka bahawa kebanyakan yang datang menguruskan pasport kerana ingin travel ke luar negara di mana sebelum ini tertangguh kerana pandemik COVID-19. Saya bergerak secara solo dari perkampungan kecil pedalaman Sabah menuju ke Kota Kinabalu dengan motosikal berkuasa rendah. Sehari sebelum bertolak ke Kota Kinabalu, saya melakukan penukaran minyak enjin pada motosikal. Pakaian dan barang keperluan asas yang lain disiapkan lebih awal. Konsep backpackers hanya membawa beberapa pasang baju yang mudah kering serta beberapa keperluan asas lain. Beg hanya berkapasiti 60 liter. Walaupun keadaan cuaca ketika ini meragukan, namun perjalanan ke Kota Kinabalu tetap diteruskan. Jarak perjalanan Tongod ke Kota Kinabalu sekitar 253 km. Saya berhenti di tepi jalan untuk mengisi perut dengan sedikit bekal yang saya bawa daripada kampung. Sampai sahaja ke Kota Kinabalu, saya menumpang di rumah saudaraku. Saya cuba untuk berjimat agar tidak berbelanja perkara yang masih boleh dipertimbangkan. Seawal jam 4 pagi, saya bergerak ke airport Kota Kinabalu melalui GrabCar. Di airport Kota Kinabalu, saya bertemu rakan backpackers yang berasal daripada Kuala Penyu. Kami perlu berada dalam kapal terbang sebelum jam 5 pagi. High-speed internet for all your essentials, app, Google Maps, and more without worrying about expensive roaming charges. If you're interested, kindly refer to the info. Setelah 2 jam lebih berada di atas udara, kami pun mendarat di lapangan terbang Kuala Lumpur pada jam 8.45 pagi. Oleh kerana penerbangan ke Denpasar, Bali, Indonesia pada waktu malam, kami sempat berserapan dan berjalan-jalan dalam lapangan terbang KLIA ini. Masa penerbangan kami ke Bali sepatutnya jam 8 malam terpaksa diubah sebanyak 3 kali kerana cuaca pada masa itu kurang baik. Kami terpaksa memaklumkan pihak pengurusan hotel Backpackers Denpasar Indonesia atas kelewatan kami untuk tiba ke Bali. Kami sempat makan malam di KLIA sementara menunggu penerbangan kami yang dijadualkan semula pada jam 12 tengah malam. Tepat jam 12 tengah malam, kami diarahkan untuk masuk ke dalam kapal terbang untuk penerbangan ke Denpasar, Bali, Indonesia. Procedure is completed. Thank you.
Kami berlepas dari KLIA pada jam 12.30 tengah malam. Empat jam kemudian, kami sudah dapat melihat kota Denpasar, Bali dari pandangan atas. Setelah 4 jam lebih berada di atas udara, kami pun mendarat di lapangan terbang Denpasar, Bali, Indonesia. Tradisi dan budaya Bali sudah dapat dirasai di sini. Selepas pandemi COVID-19, pulau percutian terkenal Bali menerima kedatangan pelancong hampir 9.000 pelancong setiap hari. Setelah selesai di immigration, kami terus disambut oleh seorang berbangsa Sasak yang kami hubungi semasa di negara Malaysia. Kami dihantar ke hotel backpackers dan tiba pada jam 3.50 pagi. Kami tidur 3 jam sahaja sebelum meneruskan aktiviti yang kami rancang secara spontan tanpa perancangan yang tetap. Jam 7 pagi. Sebelum meninggalkan tempat ini, saya perlu sarapan daripada sini agar uang dapat dijimatkan kerana ada 5 hari lagi untuk berada di Bali. Setelah sarapan, kami terus check out daripada tempat ini. Seperti yang dikatakan oleh kebanyakan orang, motosikal antara pengangkutan yang banyak ditemui di sini malah menjadi pengangkutan awam yang dipanggil sebagai Gojek. Kami menaiki Grab daripada Denpasar ke Nusa Penida. Setiap destinasi yang kami pergi kebanyakannya dicadangkan oleh orang tempatan di sini. Kami bebas ke mana sahaja kami pergi tanpa terikat jadual perjalanan yang kami rancang sebelum ini. Pemandu Grab ini mencadangkan agar kami ke Pantai Sanur sebelum ke Nusa Penida. Orang Bali majoritinya menganuti agama Hindu. Semasa ke kaunter tiket bot, tiba-tiba kami bertemu seorang backpackers berasal dari Singapura. Walaupun berbeza negara, namun faktor geografi dan budaya yang hampir sama menyebabkan kami merasa sebuah keluarga yang dekat. Semasa berada di pelabuhan Sanur, kami bersimbang salah seorang backpackers daripada Filipina bersama seorang lagi daripada Medan. Budaya dan sikap peramah orang Asia membuatkan kami seperti sebuah keluarga walaupun kami datang daripada negara yang berbeza. Wajah mereka yang mirip seperti orang Malaysia membuatkan hati ini tergerak untuk bertanya asal mereka walaupun tidak dikenali. Setelah lama bersimbang di pelabuhan Sanur, kami pun rasa selesa untuk travel bersama-sama kerana mereka juga berkonsepkan backpackers. Kami menaiki bot yang sama untuk ke Pulau Nusa Penida. Perjalanan ke Pulau Nusa Penida mengambil masa lebih kurang 40 minit. Ini ialah kedai makan yang terletak di atas permukaan laut. Setelah 40 minit perjalanan, akhirnya kami pun sampai ke Pulau Nusa Penida. Nusa Penida merupakan pulau yang kaya dengan keindahan alam serta memperlihatkan suasana perkampungan yang masih mengekalkan kebudayaan tempatan. Motosikal ini disediakan untuk pengunjung dengan bayaran Rp50.000 per hari.
Kami berjalan kaki sahaja untuk ke homestay backpackers. Kami bertanya kepada penduduk kampung di sini mengenai tempat homestay backpackers. Setelah hampir 20 minit berjalan kaki dari jeti, akhirnya kami sampai ke homestay backpackers.